Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video ni cikgu nak terangkan ya tentang pengecaman corak dalam sesuatu situasi. Okey, untuk buku teks awak boleh rujuk muka surat 9 ya. Pengecaman corak membolehkan kita menghasilkan satu idea yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah lain yang mempunyai persamaan. Okey, maksudnya di sini ada pelbagai masalah, tapi kita kenal pasti dia punya persamaan dan kita selesaikan mengikut cara yang sama ya. Okey, rajah di bawah menunjukkan satu simulasi pergerakan untuk menyusun 4 murid mengikut nombor pada jersey dengan urutan menaik. Okey, sebenarnya contoh ini ada dalam buku teks. Okey, kemudian cikgu buatkan sebagai latihan untuk kamu lah. Mudah untuk cikgu terangkan dan mudah untuk kamu lihat macam mana penyelesaiannya ya. Okey, dekat sini ada, kita andaikan ini jersey ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jersey. Okey, jersey ni yang dipakai oleh 4 orang murid tidak mengikut urutan menaik. Dia tidak mengikut urutan menaik. Okey, jika urutan menaik, nombornya adalah 1, 2, 5 dan 7. Okey, kita tengok macam mana nak selesaikannya. Okey, pertama kita tengok nombor yang pertama ni dan kita bandingkan dengan nombor yang kedua. Okey, nombor pertama ialah 7 dan kedua 5. Untuk urutan menaik daripada nombor kecil kepada nombor besar kan. Jadi, nombor kecil berada di sebelah kiri. Di sebelah kiri dan nombor besar di sebelah kanan. Jadi, untuk 7 dengan 5, kita perlu gerakkan dia supaya nombor 5 ni berada di sebelah kiri dan nombor 7 berada di sebelah kanan. Okey, jadi kita gerakkan dia ya. Okey. Nombor 5 kita gerakkan ke kiri dan nombor 7 kita gerakkan ke kanan. Okey, seterusnya kita tengok pula nombor 1 dan nombor di sebelahnya nombor 2. Okey, betul tak dia punya urutan nombor? Betul ya, nombor 1 tu lebih kecil daripada nombor 2. Jadi kita jangan gerakkan, kita turunkan sahaja. Okey, kita turunkan iaitu nombor 1, yang ini kedua, nombor 2. Okey, seterusnya kita bandingkan pula. Seterusnya kita tengok, ini langkah pertama dah. Okey, kita tengok pula langkah kedua. Nombor 5 dengan 7. Dah betul dah urutannya ya. Nombor 5 dulu baru 7 kan. Okey, jadi kita turunkan nombor 5. Okey, seterusnya kita bandingkan nombor 7 dengan nombor 1. Okey, nombor 7 kita gerakkan ke kanan dan nombor 1 ni kita gerakkan ke kiri. Nombor 1 dulu kan, kemudian baru nombor seterusnya sampailah nombor 7. Okey, kemudian yang kedua ni kita tak ada nombor di sebelahnya, kita tak boleh bandingkan. Jadi kita turunkan sahaja ke bawah. Okey. Seterusnya, ini langkah yang kedua. Ini langkah 1 dan ini langkah yang kedua. Okey, langkah yang ketiga, kita tengok nombor yang mula-mula ni ya. Kita bandingkan nombor 5 dengan 1. Okey, jadi kita gerakkan nombor 1 ke kiri, nombor kecil yang belah kiri. Kemudian nombor 5 ni kita gerakkan ke kanan. Okey, kemudian kita tengok pula nombor 7 dengan nombor di sebelahnya. Okey, 7 dengan 2. Macam mana kita nak tentukan dia punya urutan. Kita tengok ya, yang kalau nombor menaik dia daripada nombor kecil kepada nombor besar. Jadi kita kena gerakkanlah. Kita bandingkan 7 dengan 2 ni. Jadi kita kena gerakkan 2 di sebelah kiri, 7 di sebelah kanan. Okey, seterusnya kita tengok sudah betul tak kita punya urutan ni? 1, 5, 2, 7. Okey, belum lagi kan? Tak betul. Jadi kita buat lagi langkah seterusnya. Ini langkah 3. Kita buat langkah seterusnya. Okey, kita tengok 1 dengan 5. Okey, betul lah 1 dulu. Okey, jadi kita turunkan 1. Kemudian kita tengok nombor 5. 5 dengan 2. Okey, jadi kita pindahkan tempat. 2 di sebelah kiri, 5 di sebelah kanan. Okey, jadi yang nombor terakhir ni kita tak boleh nak bandingkan sebab tiada nombor di sebelahnya. Kita turunkan dia nombor 7. Ini langkah yang keempat Okey, seterusnya kita tengok betul tak kita punya urutan nombor ni? 1, 2, 5, 7. Betul tak urutan dia? Okey, betul ya. Jadi sampai ni langkah
langkah yang terakhir yang ini sajalah sehingga langkah 4. Kita sudah dapat dia punya urutan nombor menaik dia, iaitu 1, 2, 5 dan 7. Okey. Cikgu harap yang untuk contoh soalan ni awak boleh faham ya. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, yang ini isihan tertib menaik. Sama juga kita nak buat kita nak susun nombor ni, kad ni secara menaik ya. Okey, rajah di bawah menunjukkan 6 keping kad dengan label nombor yang berlainan. Susun kepingan kad ini mengikut urutan menaik. Okey, dia dah bagi tahu kita nak urutan menaik ya. Okey, kalau urutan menaik, susunannya macam mana? Okey, kita susun nombor 1, nombor 2, kemudian nombor 4, nombor 5, nombor 7 dan nombor 8 ya. Okey, kita tengok dulu dua nombor yang mula-mula ni, 7 dengan 5. Okey, macam mana 7 dengan 5? Kita nak gerakkan ke tidak? Dah betul ke susunan dia ikut urutan menaik? Tak betul kan? Jadi kita gerakkan dia ya. Okey, 5 di sebelah kiri, 7 di sebelah kanan. Okey, seterusnya nombor 1 dengan 2. Betul tak dia punya urutan? Betul ya. Daripada kecil kepada besar. Jadi kita turunkan sahaja. 1, 2 ni kita turunkan sahaja. Okey, kemudian kita tengok nombor 8 dengan nombor 4. Betul tak urutan menaik dia? Okey, tak betul kan? Jadi kita kena gerakkan dia. 4 di sebelah kiri, 8 di sebelah kanan. Okey, ini langkah 1. Okey, seterusnya belum selesai lagi. Kita buat pula langkah kedua. Kita tengok nombor 5 dengan 7. Okey, jadi nombor 5 betul lah nombor kecil dulu, kemudian nombor 7 tu nombor besar. Okey, kita turunkan sahaja. Okey. Okey, kita turunkan nombor 5. Okey, seterusnya kita tengok nombor 7 ni. Kita bandingkan dengan nombor sebelahnya ialah nombor 1. Jadi dia tidak mengikut urutan menaik kan? Okey, kita gerakkan nombor 1 di sebelah kiri, nombor 7 di sebelah kanan. Okey, seterusnya kita tengok nombor 2. 2 dengan 4. Betul tak urutan dia menaik? Betul ya. Jadi kita salin sahaja nombor 2 kat sini. Okey. Okey. Kita salin saja. Okey, kemudian kita tengok nombor 4 dengan 8. Betul tak urutannya? Okey, betul. Jadi kita turunkan sahaja. Yang ni 4, yang ini 8. Okey, ini langkah yang kedua. Okey, seterusnya kita buat belum selesai lagi. Dia belum mengikut urutan menaik. Kita tengok nombor 5. Kita tengok nombor 5 dengan nombor 1 ni. Betul ke? Tak betul kan? Nombor 1 dulu. 5 dengan 1 ni nombor kecil ialah 1. Okey, jadi kita gerakkan 1 ni di sebelah kiri dan 5 ni di sebelah kanan. Okey, kemudian kita tengok 7. 7 dengan 2. Okey, mana yang lagi kecil? Nombor 2 kan? Okey, jadi kita gerakkan 2 ke kiri, 7 di kanan. Okey, kemudian kita tengok nombor 4 dan nombor di sebelahnya 8. Okey, betul tak dia punya urutan? Betul ya. Jadi kita tak perlu gerakkan, kita turunkan sahaja nombor 4. Yang ini nombor 8. Okey, ini merupakan langkah yang ketiga. Okey, sekarang kita tengok dah selesai belum? Okey, belum lagi ikut urutan menaik. Jadi kita teruskan. Okey, nombor 1 dengan 5 betul lah. 1 ni kita turunkan sahaja. Okey, kemudian nombor 5 dengan nombor 2. Mana nombor yang lagi kecil? Nombor 2 kan? Okey, kita gerakkan nombor 2 ke kiri, nombor 5 ke kanan. Kemudian kita tengok nombor 7. Kita tengok pula nombor 7 dan kita lihat nombor di sebelahnya, iaitu nombor 4. Mana lagi kecil? Nombor 4 kan? Jadi kita gerakkan 4 ke kiri dan 7 ke kanan. Okey, seterusnya 8 ni kita salin saja sebab di sebelahnya tak ada nombor yang kita nak bandingkan. Okey, ini langkah yang keempat. Okey. Seterusnya. Kita tengok urutan nombor kita. Betul tak? Tak betul lagi kan? Okey, nombor 1, 2, 5, 4. Itu belum betul lagi. Jadi,
kita buat lagi. Kita selesaikan lagi sehingga ikut urutan menaik yang betul ya. Okey, nombor 1 dengan 2 kita bandingkan. Okey, betul lah. Okey, nombor 1 yang paling kecil. Okey, kemudian nombor 2 kita turunkan sahaja. Kemudian kita bandingkan nombor 5 dengan nombor 6 ni. Mana yang lagi kecil? Nombor yang lagi kecil ialah nombor 4. Okey, jadi kita gerakkan 4 ke kiri, 5 ke kanan. Okey, kemudian kita tengok nombor 7 dengan nombor di sebelahnya. Betul tak urutannya? Kalau betul, kita turunkan sahaja. Okey, kita turun 7 dan kita turunkan nombor 8. Jadi, ini ialah langkah yang kelima. Sekarang semua pelajar cuba tengok. Betul tak urutan nombor yang kita hasilkan secara menaik? Okey, nombor 1, 2, 4, 5, 7, 8. Jadi betul ya. Dia dah nombor yang kita buat ni, yang kita selesaikan sudah mengikut urutan ataupun isihan menaik. Jadi inilah dia punya cara-cara nak selesaikan je ya. Okey, seterusnya latihan yang cikgu bagi tadi pada awak. Okey, latihan ni dalam Google Meet ya. Cikgu nak terangkan kepada pelajar yang tidak hadir tadilah. Okey, seterusnya ini soalan dia punya kaedah lebih kurang sama juga ya. Okey. Dekat sini soalan dia soalan ni ada dalam buku teks ya. Okey, anda dilantik sebagai pengurus bagi Majlis Persembahan Kebudayaan Tarian Tradisional. Terdapat beberapa kumpulan yang akan mengambil bahagian seperti dalam jadual di bawah. Okey, ada berapa kumpulan ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 kumpulan. Setiap kumpulan tu dia ada ahli dia ya. Okey, peserta ditempatkan di 4 buah meja khas. Okey, setiap meja dapat memuatkan 10 peserta. Okey, setiap kumpulan mestilah ditempatkan di meja yang sama. Tunjukkan bagaimana anda menyelesaikan masalah ini. Okey, dia sekarang ni awak dilantik sebagai pengurus untuk majlis persembahan. Okey, ada berapa kumpulan tadi? Kita tengok ada 7 kumpulan. Okey, meja yang disediakan berapa buah? Meja yang disediakan ada 4 meja. Dan setiap meja tu hanya boleh memuatkan 10 peserta sahaja. Okey, ni dia boleh muat 10 peserta dan dia ada 4 buah meja sahaja. Okey, syarat dia setiap kumpulan tu dia mestilah ditempatkan di meja yang sama. Maksudnya satu kumpulan mesti meja yang sama. Dia tidak boleh berpecah. Kalau satu kumpulan tu 10 orang, dia kena duduk meja pertama. Dia tak boleh 5 dekat meja pertama, 5 lagi dekat meja kedua, tak boleh. Dia kena meja yang sama ya. Okey, cikgu harap awak faham ya soalan ni. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, kita buatlah ada 4 meja. Okey, cikgu lukis kat sini ya. Okey, kita buat ada 4 meja. Okey, ini andaikan meja lah. Awak lukislah cantik-cantik sikit. Okey, ni ada 4 meja. Okey, kita namakan dia meja 1. Yang ini meja 2. Meja 3 dan ni ialah meja yang keempat. Okey, kita nak tulis nama kumpulan dengan bilangan dia. Jadi kita buat 2 kolom lah. Kita buat 2 kolom. Ini nama kumpulan, ini dia punya bilangan ya. Kita buat 2 kolom. Kolom yang bilangan tu kecil dah. Okey, kita tengok kumpulan ahli yang paling banyak lagi. Yang kita mula-mula kita kena tengok nilai yang paling banyak, iaitu jumlah ahli yang paling ramai, iaitu tarian inang-inang. Okey, jadi kita tulislah di sini. Tarian inang. Okey, tarian inang. Berapa orang? 8 orang. Jadi kita tulis 8. Okey, kemudian yang kedua kita tengok tarian zapin. Okey, tarian zapin 8 orang. Kita boleh masuk dekat meja pertama tak? Tak boleh, sebab kalau kita masuk meja pertama, dalam meja pertama ada 16 orang. Dia dah lebih. Dalam satu meja dia boleh muat 10 orang sahaja. Jadi kita kena bergerak ke meja kedua, iaitu kita tulislah tarian, kumpulan tarian zapin. Berapa orang? 8.
Okey, dah selesai. Kemudian jumlah ahli yang keberapa pula kita nak tengok? Kita tengok yang ke-6. Okey, tarian Sumazau. Dia boleh tak masuk dekat meja pertama? Tak boleh sebab dah lebih daripada 10 orang. Dia ada berapa? 14 Okey, tak boleh ya. Meja kedua, boleh masuk tak? Tak boleh juga sebab 14 orang tak muat. Jadi dia kena duduk dekat meja yang ketiga. Kita tulis dekat sini tarian Sumazau. Okey, berapa orang tarian Sumazau? 6 orang. Okey, dah settle. Kemudian kita tengok pula yang tertinggi, ahli yang tertinggi seterusnya. Tarian Daling-Daling. Okey, boleh masuk meja pertama? Tak boleh sebab dah lebih 10. Kalau kita masuk meja kedua, tak boleh. 8 tambah 6, 14 kan? Dah lebih juga. Kalau kita masuk meja ketiga, tarian Daling-Daling, 6. Dah jadi 12. Boleh tak? Tak boleh juga. Jadi kita masukkan dia dalam, dudukkan dia di meja yang keempat, iaitu, kita tulislah. Tarian Daling-Daling. Okey, berapa orang ahlinya? 6 orang. Okey, dah selesai. Kemudian kita tengok jumlah ahli yang seterusnya, yang 4 orang. Kita ikut nilai yang tertinggi dulu ya. 4 orang iaitu tarian Bharatanatyam. Okey, meja pertama boleh tak? Tak boleh. Kalau kita tambah dia dah jadi 12. Meja kedua ni pun tak boleh. Dia dah jadi 12. Meja ketiga. Kita boleh masukkan tak? Ahli untuk tarian Bharatanatyam ni. Boleh ya sebab nilai dia punya jumlah ataupun keseluruhan dia adalah 10. Masih muat lagi ya sebab satu meja dia boleh muat sampai 10 orang. Jadi kita boleh masukkan kumpulan tarian Bharatanatyam ni pada meja yang ketiga. Kita tulis tarian Bharatanatyam. Okey. Dah settle. Okey, kemudian kita tengok pula ahli untuk tarian yang seterusnya ialah tarian naga. Kita nak masuk dekat mana? Kita boleh masukkan di meja 1 sebab kita bila kita masukkan meja 1, jumlah ahlinya adalah 2 orang sahaja. Tambah dengan inang tadi 8. Jadi dah cukup untuk 10 orang satu meja ni ya. Okey, jadi kita letak di sini 2. Kita tulis tarian naga. Okey, kemudian kita ada lagi satu, tarian ngajat. Okey, tarian ngajat kita boleh masuk di meja ke-2. Sama juga sebab okey, sama juga ya sebab nilai dia jumlahnya 10 orang. 10 orang ni dia boleh muat untuk satu meja. Okey, kita tulis dekat sini tarian, kumpulan untuk tarian ngajat. Okey, 2 orang dah cukup 10. Okey ya, ini untuk latihan yang ketiga. Okey. Seterusnya. Jadi untuk yang meja keempat ni ada 6 orang sahajalah ya. Satu meja. Okey, dia tak penuh lah maksudnya. Okey, seterusnya. Okey, untuk soalan seterusnya, yang ini kamu perlu selesaikan sendiri ya. Tapi cikgu akan jelaskanlah ataupun cikgu akan terangkanlah ya. Okey, sebuah syarikat terkemuka ingin mengadakan majlis makan malam tahunan dengan beberapa buah anak syarikat. Anda telah dilantik oleh syarikat itu sebagai pengurus majlis dan dikehendaki menganjurkan suatu pertandingan pada hari tersebut. Oleh yang demikian, anda perlu memastikan setiap syarikat ditempatkan di meja yang sama. Okey, sekejap ya. Okey, di meja yang sama. Anda hanya mempunyai 6 buah meja. Okey, dia ada 6 buah meja sahaja ya. Okey, setiap meja dapat memuatkan 15 orang. Okey, untuk yang ini meja yang disediakan ada 6 sahaja dan setiap meja tu dia boleh muat 15 orang sahaja ya. Okey, kemudian syarat dia pula setiap meja dia mesti satu syarikat dia mesti duduk dalam meja yang sama ya. Okey.
Ni yang syarat ni, anda perlu memastikan setiap syarikat ditempatkan di meja yang sama. Itu maksud dia. Satu syarikat dia tak boleh duduk meja yang berlainan. Dia kena duduk meja yang sama. Jadi apa yang perlu awak lakukan ialah kita lukislah. Kita buatlah ada 6 meja. Okey. Okey, ni meja 1. Kemudian ni ialah meja 2. Meja 3. Kemudian meja yang ke-4. Okey, dia nak 6 kan? Kita tambah lagi 2 meja. Meja yang ke-5. Kemudian ini adalah meja yang ke-6. Okey, caranya sama dengan cara yang tadi juga, yang kumpulan tarian tadi. Kita ambil nilai yang paling tinggi. Okey, kalau awak tengok dekat sini, nilai paling tinggi tu ialah 10. Okey, jadi kita masukkanlah. Kita ambil nilai yang tinggi, kita cuba tengok meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, 5 dan 6. Okey, mungkin ada meja yang kosong, yang tak ada orang duduk pada meja tu ya. Jadi cuba selesaikan, ambil jumlah orang yang paling tinggi kepada yang paling rendah, ikut turutannya. Okey, cikgu harap kamu boleh faham. Okey, jika tak faham juga boleh PM cikgu, dan jika sudah awak dah selesaikan masalah ini, awak boleh tunjuklah dekat cikgu dia punya cara kerja ataupun hasil kerja awak tu ya. Okey, itu saja untuk penerangan cikgu. Okey, kita jumpa lagi ya untuk video yang seterusnya. Okey, bye bye. Assalamualaikum.